Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah telah kurniakan pada kita pada malam yang baik ini untuk kita sama-sama berbicara tentang mengenai apa yang sedang dan apa yang akan berlaku pada kita saat mana kita berada dalam kubur nanti. Di antara di kalangan kita akan tertanya-tanya suasana yang akan berlaku tak kala mana kita berada di dalam kubur. Saat mana kita dalam kubur, orang mukmin ni Allah jadikan untuk apa dia? Keadaan yang berlaku pada mereka tersebut sehinggalah dibangkitkan di hari kiamat nanti. Bagaimana keadaan itu? Lalu kita bicarakan dalam 2-3 malam yang sebelum daripada ini, kita dah sebut lebih kurang 10 keadaan yang sedang berlaku pada orang mukmin apabila berada di dalam kubur ini. Yang pertama kita sebut berdasar pada hadis dan juga asar yang diajar pada kitanya ialah orang mukmin ini apabila dia masuk saja dalam kubur, satu perkara yang akan berlaku kepadanya ialah hilangnya perasaan rasa sedih dan perasaan kecewa dalam hidup ini. Bahkan bila masuk saja dalam kubur, maka dia akan rasa gembira. Yang ada pada kita kegembiraan yang amat sangat. Kegembiraan yang amat sangat ni kita akan rasa suka sangat di waktu mana mula-mula kita berada dan diletakkan di dalam kubur. Tu yang keadaan yang pertama. Yang kedua, keadaan orang mukmin dalam kubur ni dia akan sentiasa solat. Dalam kubur ni mereka, kalau kita tanya orang-orang mukmin yang masuk dalam kubur ni dia buat apa dia? Dia melakukan amal ibadah yang disebut dengan solat. Amal ibadah dia tu bukannya untuk dapat pahala, tidak. Amal ibadah dia ni untuk menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Beza dengan hidup di atas dunia. Di atas dunia ni kalau kita buat amal ibadah, kita dapat pahala. Kita dapat ganjaran di sisi Allah. Tapi bila masuk dalam kubur, orang mukmin ini, bila berada dalam kubur, dia dapat solat. Solat tu tanda dia sedang berbahagia. Itu gambaran bagaimana Allah kurniakan kepada setiap di kalangan kita. Orang yang mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kemudian di kalangan yang ketiganya, orang mukmin dalam kubur ni akan baca Al-Quran. Baca Al-Quran dan dia akan buat bacaan Al-Quran ni berdasar pada apa yang dia buat di atas dunia. Kalau kita tanya baca Quran tu untuk dapat pahala juga ke? Tak. Dia bukan untuk dapat pahala, tapi dia buat tu untuk diri rasa kebahagiaan. Dan kalau tuan-tuan nak bahagia dan kalau kita nak jadi rasa bahagia di dunia ini lagi, cuba kita baca Quran. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat baca Quran ni, tanda kita ni sedang dalam keadaan berbahagia. Ini di antara kelebihan tak kala mana berada di dalam kubur itu sendiri. Orang yang baca Quran di atas dunia, masuk dalam kubur, dia berterusan baca Al-Quran. Kelebihan pada diri dia. Baca Quran tu bukan untuk dapat pahala dah dalam kubur, tapi boleh baca Quran tu tanda kebahagiaan ataupun tanda ahli syurga yang sedang menunggu giliran untuk dipanggil, untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempatnya, orang dalam kubur ni dia buat amal soleh. Amal soleh berdasar pada apa yang dia buatlah di atas dunia ni sendiri. Kemudian yang kelimanya kita belajar lagi dalam berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebut lagi bahawa yang kelima, dia sibuk dengan menambahkan ilmu. Sibuk dalam suasana dalam kubur ni, orang mukmin dia nak apa dia buat apa dia? Dia sibuk untuk menambahkan lagi ilmu dan menambahkan lagi ilmu. Kenikmatan menambah ilmu di dunia ini menjadikan itu simbol kebahagiaan di dalam kubur nanti. Sebagaimana orang datang dengar kuliah. Bila kita pasang kuliah sebegini, kita buka line kita ni, kita share di kalangan sahabat kita dan sebagainya, kita rasa bahagia kan? Demikian dalam kubur nanti. Bila kita masuk dalam kubur nanti, kebahagiaan itu berganda dalam kehidupan kita. Kemudian yang seterusnya, orang mukmin dalam kubur ni buat apa dia? Yang keenamnya, dia
dia menikmati syurga Allah. Menikmati, dipanggil nikmat-nikmat syurga Allah di awal-awal dalam kubur ini. Allah bagi nikmat-nikmat yang kita akan sebut sikit lagi, gambaran yang berlaku pada seorang tersebut. Kemudian yang ketujuh, dia menghafal Al-Quran Karim. Menghafaz Al-Quran Karim, walaupun dia dalam kubur, tapi dia meneruskan hafalan dia. Katakanlah ada di kalangan kita yang dia waktu mana hidup atas dunia, dia menghafal ayat-ayat Quran. Tahu-tahu dia mati, belum sempat habis hafalan dia tu, lalu dia sambung kat mana? Dia sambung di dalam kubur. Allahu Akbar. Ni kelebihan orang mukmin. Bila dia berada dalam kubur, dia sentiasa membaca Al-Quran, ataupun dia ni meneruskan hafalan Al-Quran pada diri mereka tersebut. Yang ke-8, orang mukmin dalam kubur, dia akan sibuk belajar. Menambahkan ilmu satu, sibuk belajar pun satu. Dan yang ke-9, kita sebut sebelum daripada dirinya, ialah saling menziarahi di antara satu sama lain. Ini pun di antara amalan-amalan kita waktu mana kita hidup di dunia. Cuma dalam tempoh PKP ni, kita tidak digalakkan untuk kita menziarahilah. Dalam tempoh PKP yang disambungkan ini pun, kita pun kalau boleh kita jaga penjarakan, jaga lagi. Yang disebut dengan menziarahi ini, kita jaga pada diri kita ni. Dalil yang menunjukkan menziarahi ini, dalam kitab Al-Masyayikh Al-Baghdadiyah As-Salafi menuturkan riwayat daripada Muhammad bin Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin ni di antara pakar dalam ilmu mimpi, mentafsir mimpi. Dia sebut apa dia? Dia mengatakan mereka itu saling berkunjung di dalam kubur mereka tersebut. Orang mukmin ni, dia akan saling mengunjungi. Katakanlah kita di atas dunia ni, kita jaga amalan ini. Amalan menyambung silaturahim. Jaga pada diri kita. Zaman kita ni, kalau kita tak berkunjung pun, kita telefon cukup dah. Zaman kita ni, kalau kita tak sempat nak pergi rumah ke rumah, kita hantar WhatsApp. Dan kita hantar yang disebut dengan video-video kita dan sebagainya, menunjukkan kita ni menziarahi mereka. Ini pun satu kebaikan yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita ni. Kemudian yang ke-10-nya, orang mukmin dalam kubur ni, dia buat apa dia? Yang ke-10, dia makan rezeki yang Allah bagi pada mereka sebut. Makan ni berdasar pada ayat Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat." Janganlah kamu sangka orang yang berjuang dan mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan dia akan tetap hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah, dia sedang diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala ajar kepada di kalangan kita, tatkala mana kita ni dalam keadaan yang kita ni berjuang di jalan Allah, kemudian kita mati dalam mempertahankan agama Allah, menegakkan kalimah Allah. Kenapa dia kita mati? Kerana kita berjuang tadi. Jangan kamu sangka mati dia tu mati sia-sia. Jangan. Bal ahya, bahkan dia hidup. Allah sebut, orang mukmin ni inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, mereka sedang diberi rezeki dan diberi kenikmatan di sisi Allah. Antaranya nikmat makan yang Allah bagi pada mereka. Kenapa? Di atas dunia ni boleh jadi mereka jaga puasa, mereka jaga yang disebut dengan makanan tidak sembarangan. Mereka dalam perut mereka ni, mereka jaga. Waktu mana di atas dunia ni, mereka nak makan itu tak boleh, nak makan yang ni tak boleh. Kenapa? Takut berlaku syubhat, takut berlaku yang terlibat dengan benda yang haram. Oleh demikian, bila mereka nak dapat nikmat yang boleh segala-galanya, start daripada masuk dalam kubur. Bila mula start daripada masuk dalam kubur, kita akan rasa nikmat ini Allah bagi pada kita, nikmat-nikmat yang tak terhenti, nikmat makan yang Allah kurniakan. Itu kita dah sebut dah dalil-dalil. Kemudian yang ke-11 malam ni, kita nak cuba habiskan apa benda yang orang mukmin buat dalam kubur. Kita akan tanya lagi. Benda apa yang dilakukan oleh orang mukmin dalam kubur? Yang ke-11, dia mendapat khabar tentang orang yang hidup. Berita-berita orang hidup ni sampai pada orang dalam kubur. Orang mukmin, dia dapat berita-berita tentang bagaimana keluarga dia, bagaimana anak dia, bagaimana pasangan hidup dia, bagaimana pada diri dia ni. Berita-berita tu sampai pada mereka yang berada dalam kubur. Ada je berita yang sampai. Yang ni, orang mukmin ni, dia dengar berita. Siapa yang sampaikan? Malaikat-malaikat yang menghantar berita-berita sampai kepada orang mukmin dalam kubur. Cuma dalam hidup mereka ni, bila mereka dalam kubur, tak ada dah perasaan cemburu,
Tak ada dah perasaan nak dendam, perasaan nak marah. Allah cabut benda-benda yang demikian. Bila berada dalam kubur, tak berada dalam kubur, cemburu ni tak ada. Tak ada dah. Mereka boleh sebut, kalaulah isteri aku kahwin dengan orang lain, aku akan cari, aku akan jadi hantu raya, misal contohnya. Tak ada dah. Orang dalam kubur, bila dia masuk dalam kubur, tak ada dah perasaan pada dia yang disebut dengan perasaan yang dinamakan dengan pada diri dia ni rasa nak marah, benci, cemburu, benda yang demikian tak ada. Yang dia ada, dia rasa disebutnya ialah rasa gembira je memanjang. Gembira. Cuma dia akan bersedih bila dapat maklumat keluarga dia yang melakukan kerja-kerja yang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je yang dia akan berlaku. Ini berdasar pada apa dia? Disebut dalam kitabnya cerita, Mujahid mengatakan di dalam kubur seseorang akan diberitahu mengenai kesolehan anaknya. Ni ingat betul-betul anak-anak ni. Di kalangan kita ni, anak-anak kita ni, pesan pada anak-anak kita, jaga kesolehan kamu, jaga amal ibadah kamu, jaga pada diri kamu yang disebut dengan apa dia, peribadi kamu, jaga. Kerana apa dia? Amalan yang kamu buat di atas dunia ini akan ditunjukkan kepada ayah-ayah ataupun ibu-ibu yang telah meninggal dunia. Kebetulan pula ibu dan ayah ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan dia pula menjaga amalan dalam hidup dia. Bila dia jaga amalan dalam hidup dia, perbuatan dia jaga semua, di waktu mana dia dalam keadaan sedemikian rupa tersebut, dia akan diberitahu mengenai bagaimana solehnya anak dia. Ni di antara benda yang perkara yang kita kena jaga sangat dalam kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, farhina bima atahumullahu min fadlih. Mereka akan bergembira hati mereka terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan juga di belakang mereka yang masih hidup dan yang belum menyusul mereka tersebut. Lam yalhaqu bihim min khalfihim. Di belakang mereka tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang-orang yang di mana dalam hidup mereka-nya ditunjukkan amalan-amalan. Dia akan rasa farihina bima atahumullahu min fadlih. Di antara kegembiraan yang Allah kurniakan pada mereka tersebut, mereka akan gembira. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan kabar gembira terhadap mereka yang belum lagi meninggal dunia sedang berbuat amal soleh. Dia akan rasa sonok, gembira je di kalangan orang mukmin ini sendiri. Yang ni di antara amalan kita lah. Bila kita hidup di atas dunia ni, tolonglah berbuat amal soleh. Jaga je, jangan buat benda yang tak baik. Siapa-siapa yang nak buat benda yang tak baik, tolong diingat, arwah ayah dia tu orang soleh, arwah ibu dia tu orang soleh. Kalau kita ingat demikian, kita ni jangan cemari kesolehan ayah kita, kesolehah yang disebut dengan ibu kita yang telah meninggal dunia ni dengan amalan buruk kita. Jangan cemari. Di kalangan kitanya, katakanlah ada di kalangan kita dia sebut, Ustaz, saya tak boleh dah nak berbuat baik kepada ayah saya, mak saya, kerana dia telah meninggal dunia. Belum. Kita jawab bukan begitu. Boleh lagi berbuat baik. Macam mana berbuat baik? Jaga kesolehan diri kita, keluarga kita ini, supaya tidak ditunjukkan pada arwah ayah, arwah ibu kita perangai-perangai yang buruk. Tetapi ditunjukkan amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini, lalu mereka dapat cerita-cerita daripada kita ni, cerita-cerita yang indah dalam kubur ini sendiri. Ingat ya, di kalangan kita ni saya nak pesan betul-betul pada diri kita. Jangan ada di kalangan kita ni membiarkan orang yang dalam kubur itu terseksa dengan perbuatan kita dan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini sendiri. Yang ni yang kita jaga. Kemudian yang ke-12, amalan yang ke-12 apa dia? Kemudian yang ke-12, orang dalam kubur ni buat apa dia? Kita tanya lagi. Dalam kubur ni buat apa dia? Dipujuk dan dibelai. Orang dalam kubur ni, dalam kubur ni dia sedang dipujuk dan dibelai. Oleh siapa? Para malaikat Allah. Pujuk dia, belai dia, dan rasa seronoknya pada diri dia. Pada diri dia akan sentiasa diberi gambaran kegembiraan pada mereka yang telah meninggal dunia ini. Ini berdasar pada Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Al-Baihaqi menuturkan riwayat daripada Abu Hurairah bahawa kepada orang mukmin akan dikatakan di dalam kuburnya, tidurlah seperti tidurnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar.
Dalam kubur ni, orang mukmin ni akan sentiasa dipujuk. Tidurlah, tenanglah. Kamu kan atas dunia dahulu tak cukup tidur kan? Kamu kan atas dunia dahulu kan sibuk kan? Kamu kan atas dunia dahulu, kamu berkejaran ke sana, berkejaran ke sini. Dalam hidup kamu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka rehatlah kamu. Dipujuk dan dibelai dia dalam kubur ini seperti tidurnya orang yang bertakwa pada Allah. Orang bertakwa pada Allah tu tidur macam mana? Cuba kamu tengok balik. Orang bertakwa pada Allah, dia tidur. Maka kamu tidurlah di saat mana kamu berada di dalam kubur ini. Ini di antara pujukan-pujukan yang berlaku. Daripada Sa'id bin Ibn Jubair, Ibn Asakir meriwayat Ibn Abbas meninggal di Taif. Aku lalu melawat jenazahnya. Kemudian datang burung berwarna putih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ibn Abbas bila dia meninggal dunia di Taif, lalu dalam keadaan begitu Ibn Asakir disebut, Ibn Abbas meninggal dunia di Taif. Kemudian aku melawat jenazah dia. Kemudian datang burung yang berwarna putih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian burung itu masuk ke dalam kereta jenazahnya. Tetapi tidak diketahui bila ia keluar. Burung putih tu masuk dalam kereta jenazah ni. Tapi tak tahu bila keluar. Ketika dikuburkan, di tepi lubang kubur itu terdengar bacaan ayat Al-Quran yang tidak diketahui siapa yang membacanya. Nak sebutnya bagaimana dinyamankan orang masuk dalam kubur ni. Bila masuk saja dalam kubur, di antaranya malaikat pujuk kita. Jangan takut, jangan takut. Kemudian dengar ayat Quran. Bila dengar ayat Quran ni, rasa tenang je pada diri kita. Rasa lapang je dalam hidup kita. Rasa seronok. Seronok yang amat sangat. Di saat mana dalam keadaan sedemikian rupa. Dengar Al-Quran Karim. Ayat apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan. Kamu kembali kepada Tuhan kamu dalam keadaan radiyatan, dalam keadaan kamu rasa tenang, mardiyah, dan Allah redha pada diri kamu. Kamu redha dengan Allah redha pada kamu, dan kamu meredai dengan apa yang Allah balas untuk diri kamu. Ini dengar suara tersebut. Hal yang sama diriwayatkan daripada Ikrimah dan Abu Zubair dengan lafaz, lalu datang seekor burung putih daripada langit dan masuk ke dalam kain kapannya. Itu cerita burung putih masuk dalam kain kapan Ibn Abbas. Wallahu alam lah. Ni cerita yang dicerita oleh sahabat ni. Tidak diketahui keberadaan setelah itu. Tak tahu. Burung itu melayang masuk dalam kain kapan. Allah yarham, yang di waktu ini Ibn Abbas meninggal dunia ni, masuk burung putih itu. Mereka menganggap. Kemudian dalam keadaan yang masuk tu tidak diketahui keberadaan setelah itu, mereka menganggap bahawa itu adalah amalannya. Sahabat-sahabat kata, yang burung putih itu yang masuk dalam kain kapan tu boleh jadi amalan Ibn Abbas kot. Waktu mana dia telah meninggal dunia. Sedangkan daripada Mujahid, Abdullah bin Yamin daripada Bajar Ibn Ubaid menuturkan dengan lafaz, datang seekor burung putih yang besar daripada arah lembah Wuji. Wuji, dia sebut demikian. Datang daripada lembah Wuji. Yang datang ni burung tersebut terbang masuk. Burung tu burung apa dia? Dengan tujuan untuk menenang dan melapangkan jenazah-jenazah ini sendiri. Wallahu alam lah. Ni cerita keadaan orang yang meninggal dunia. Lalu keadaan apa yang akan berlaku kepada dia? Dilapangkan pada dada dia dan dipujuk dan dibelai di dalam kuburnya dengan tujuan nak suruh dia ni menjadi kekuatan dalam hidup dia. Kerana hidup dia yakin sungguh dengan Islam, amalan yang dia buat ini dijaga betul-betul, sehingga kan waktu mana dia berada dalam kubur tu, dia akan rasa lapang dan rasa tenang dalam kehidupan dia. Sementara daripada Ghailan Ibnu Umar, daripada Maimun bin Ibn Mahran, dituturkan dengan lafaz, lalu diraba tetapi tidak ditemukan. Lalu ada orang yang bila masuk burung dalam kain kapan dia, raba, cari. Bila cari-cari tak berjumpa. Diratakan kuburnya. Bila diratakan kuburnya, kami mendengar suara tetapi tidak terlihat orang yang mengeluarkan suara tersebut. Suara itu melantunkan ayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan yang Allah redha pada kamu,
dan kamu redha terhadap ketentuan Allah kepada kamu tersebut. Allahu Akbar. Ni gambaran bagaimana Allah kurniakan kepada yang disebut dengan orang-orang yang Allah jadikan kedudukan dia yang hebat, dan Allah kurniakan nikmat yang berterusan sampai ke dalam lubang kubur. Allahu Akbar. Selanjutnya diceritakan ketika Ibnu Abbas meninggal dan sudah diletakkan di pembaringannya. Orang cerita tentang saat Ibnu Abbas meninggal dunia, kemudian diletakkan di pembaringan, datang seekor burung yang sangat putih. Orang nampak ni, orang ramai nampak burung yang sangat putih dan masuk ke dalam kain kafannya. Kemudian orang-orang merabanya, lalu Ikrimah menanya, apa ini? Bila orang raba, kemudian ketika jasad Ibnu Abbas diletakkan dalam lubang kuburnya, terdengar kalimah. Orang-orang yang berada di tepi kubur ini dengar suara. Bila jenazah Ibnu Abbas tu masuk dalam kubur, dengar suara. Suara apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, ni panjang sikit. Dengar suara ni. Masing-masing dengar suara. Suara ni apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu pada Tuhan kamu yang Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Sahabat-sahabat sekalian, saya nak sebut, ni orang mukmin. Orang mukmin ni Allah akan jadikan kubur dia ni kubur yang indah. Allah jadikan bila kita masuk dalam kubur, nikmat-nikmat ni datang. Dan kita jangan terlepaslah nikmat ini. Kenapa sampai peringkat demikian? Macam Ibnu Abbas ni. Sampai peringkat orang nampak ada burung yang datang. Burung warna putih masuk dalam kain kapan dia. Yang ni sebut, ada satu riwayat kata burung warna putih yang masuk dalam kenderaan dia, dalam kanda dia. Tapi ada yang sebut masuk dalam kain kapan dia. Dan bila letak jenazah dia dalam kubur, kedengaran suara daripada dalam kubur ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bacaan yang dibaca kepada orang mukmin khusus. Siapa yang baca? Malaikat-malaikat yang baca ayat-ayat yang demikian untuk menjadikan orang mukmin bila masuk dalam kubur, tenang je dia, sonok je dia. Kenapa? Kerana dialu-alukan kehadiran untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni jangan sampai peringkat hidup dalam keadaan leka dan hanyut, para hadirin sekalian. Ramai orang kita ni, dia hidup hanyut je di atas dunia. Tak tahu nak buat apa dia. Dalam hidup dia ni, dia membiarkan dalam diri dia ni dengan perasaan-perasaan yang buruk dan yang keji. Dia datang benda yang tak baik dalam jiwa dia. Jangan begitu. Orang mukmin ni hidup dia mesti berfokus. Nampak perjalanan hidup kita. Segala benda yang kita buat di dunia ini, kita akan dapat waktu mana dalam kubur sekejap lagi. Ini yang kita kena sentiasa jaga. Kita nak berniagalah. Tapi meniaga kita biar untung sampai dalam kubur. Kita nak berpolitiklah. Tapi jangan sampai masuk dalam kubur, tiba-tiba sengsara dalam kubur. Jangan. Bila kita nak bersosial, sosial lah. Tapi dengan cara nikmat dalam kubur. Ni kita ni fikir atas dunia je. Orang kita berpolitik untuk atas dunia je. Orang kita berekonomi untuk atas dunia je. Jangan begitulah dalam hidup kita. Bila kita hidup ni, politik kita, ekonomi kita, sosial kita, segala apa yang dalam hidup kita, semua biar dapat keuntungan di dalam kubur nanti. Jangan sampai peringkat bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba tak dapat nikmat-nikmat yang kita sedang bicarakan ini. Ini antara nikmat-nikmat. Orang tanya, orang mukmin bila masuk dalam kubur, nikmat apa yang Allah bagi pada diri? Kita bagi tahu, ni nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka yang menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 12. Yang ke-13, nikmat apa yang Allah bagi lagi kepada orang yang mukmin masuk dalam kubur? Nikmat melihat kembali saat kematiannya. Itu di antara nikmat yang ke-13. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang orang yang masuk dalam kubur, Allah tunjuk balik, flashback balik. Cerita-cerita dia waktu mana dia melalui sakarat. Allahu Akbar. Di saat mana dia nak mati tu, Allah tunjuk balik. Tunjuk perjalanan dia macam mana, keluarga dia kat mana, anak-anak dia buat apa dia pula macam mana.
Semuanya ditunjuk balik bila dalam kubur. Bila kita dalam kubur tu, Allah tunjuk momen-momen ataupun kenangan-kenangan kita saat mana kita nak dapat nikmat sebegini dalam kubur. Nak jadikan kubur kita ni luas, lapang. Nak jadikan kubur kita di antara taman-taman syurga. Di saat mana yang penting sangat pada kita? Saat mana kita dekat nak meninggal dunia. Saat mana kita dekat nak meninggal dunia ni, tiba-tiba kita ni katakanlah dulu kita ni jahat. Banyak amalan-amalan yang tak baik. Bila dekat nak meninggal dunia tu, berubah menjadi orang yang baik. Berubah menjadi orang saleh. Bila kita berubah menjadi orang yang saleh dalam hidup kita ni, maka di waktu mana kita mati tu, kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, Allah tunjuk macam mana keadaan diri kami. Dan kita pun kata, beruntung aku, alhamdulillah. Aku Allah bagi peluang untuk aku dapat nikmat sebegini. Aku ni syukur, alhamdulillah. Kerana apa dia? Kerana aku diberi keadaan-keadaan sebegini. Ini di antara nikmat-nikmat bagi orang mukmin saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan keadaan dia. Hal senada juga diriwayatkan melalui Al-Mahdi Amirul Mukminin yang juga bersumber daripada Ibn Abbas. Pada akhir hadis ini disebut, kami berbicara bahawa pandangan seorang hamba akan dikembalikan pada saat kematiannya. Disebut demikian. Seorang hamba akan ditunjuk pada saat kematian dia, di antara nikmat dia nampak balik. Masa dia dekat nak meninggal dunia tu, Allah tunjuk keadaan-keadaan yang dilalui. Waktu mana nafas dia tersekat-sekat untuk naik, kemudian mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia nampak malaikat mula hampar yang disebut dengan kain sutera di atas badan dia. Dia nampak saat mana ruh dia keluar daripada mata dia, kemudian letak di atas tuadan dia, bau wangi semerbak. Di saat itu Allah tunjuk perjalanan saat getir melalui yang namakan dengan sakarat dalam kehidupan seorang mukmin itu sendiri. Ini yang ke-13. Yang ke-14 disebut lagi. Disebut dalam keadaan yang begini. Di antara dalil-dalil ni banyaklah. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Ad-Dunya daripada Yahya Ibn Rashid, pernah berkata dalam wasiatnya sebagaimana berikut. Sayyidina Umar sebut, sederhanalah kalian dalam membeli kain kafan untukku, kerana dia akan mempunyai kebaikan di sisi Allah. Sayyidina Umar sebut demikian. Sederhanakanlah dalam membeli kain kafan untuk diriku, kerana aku akan mempunyai kebaikan di sisi Allah. Dia akan menggantikan untukku suatu yang lebih baik daripadanya. Sedangkan jika aku tidak memilikinya, dia akan menghancurkan daripadaku dengan cepat. Sederhana pula lah dalam membuat kubur untuk diriku, kerana jika aku memiliki kebaikan di sisi Allah, dia akan melapangkan kuburku seluas pandangan mata. Sementara jika aku tidak memilikinya, dia akan menyempitkan kuburku hingga tulang-tulang rusukku akan hancur berdekecai. Katanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pesan, nak suruh waktu mana aku dalam kubur nanti, aku ni tidak terseksa dengan keadaan yang kamu lakukan. Antaranya apa dia? Yang pertama, Sayyidina Umar kata, bila cari kain kapan, jadikan kain kapan yang sederhana je. Jangan kain kapan yang mewah. Jangan kamu jadikan dalam keadaan yang menyebabkan kain kapan ni menyebabkan aku ni terseksa dalam kubur. Jangan. Gunakan kain kapan yang sederhana. Sayyidina Umar sebut demikian. Demikian juga kubur aku. Jangan kamu hias kubur aku. Kerana kalau sekiranya aku ni ada kebaikan, nescaya Allah akan lapangkan kubur aku dalam kubur tersebut. Tapi kalau sekiranya kebaikan aku tak ada, kamu buat macam mana pun cantik kubur ke atas, aku terseksa dalam kubur dan akan disempitkan kubur aku ni sendiri. Yang tu yang kita kena jaga dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena jaga, kita menghiasi kubur kita ni dengan amalan-amalan soleh. Bukan dihiasi dengan binaan-binaan di atas kubur, tidak. Tetapi yang menyebabkan kita ni terseksa dalam kubur, tidak. Tetapi orang mukmin dia akan seronok bila? Seronok bila saat mana roh dia nak dicabut tu, dia ditunjuk. Bila orang mandikan jenazah dia, orang kapankan jenazah dia rasa seronok. Seronok dia tengok anak-anak dia yang mandikan jenazah dia. Dia rasa seronok saat mana dia dipakaikan oleh anak-anak yang soleh, yang pakaikan pakaian kain kapan untuk diri dia. Dia rasa gembira sangat saat mana
jenazah dia diusung untuk disolatkan oleh anak dia yang paling soleh terkedepan. Mengangkat takbir. Kemudian dalam keadaan mengangkat takbir, kemudian mengusung jenazah arwah ayah. Kemudian ditunjukkan perjalanan dia, yang menyebabkan kegembiraan itu berterusan dan kebaikan itu bertambah waktu mana masuk dalam kubur, kelapangan kubur dia, dan dia rasa seronok dengan keadaan demikian. Ini contoh yang berlaku lah. Kemudian yang ke-14, apa yang terdapat dalam kubur ni? Dilapangkan kubur dan diluaskan kubur orang mukmin. Dilapangkan kubur ini, Rasulullah SAW cerita banyak. Lapang kubur ni menjadikan keutamaan. Walaupun nampak kita turunkan jenazah kita dalam kubur, nampak sempit kubur tu, tapi bila ditutup, Allah buka, lapangkan kubur orang mukmin ini sendiri. Lapang kubur ni, kalau kita baca dalam riwayat banyak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata sebagaimana berikut. Umar ibn Al-Khattab pernah mempersiapkan bala tentera. Di antara mereka terdapat Al-A'la Al-Hadrami. Sementara aku termasuk yang ikut dalam peperangan yang dipimpinnya. Ketika mana kami kembali pulang, dia meninggal di tengah perjalanan. Lalu kami menguburkannya. Selesai menguburkan jenazah tadi, datang seorang dan bertanya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Kami menjawab, dia termasuk orang paling baik dan dia adalah Ibnu Al-Hadrami. Dia datang daripada Yaman, seorang penduduk Yaman. Kemudian orang itu berkata, sesungguhnya bumi ini tidak mahu menerima mayatnya. Seandainya kalian tidak memindahkan 1 ataupun 2 kilometer ke tanah yang mahu menerima mayatnya, nescaya kami akan membongkarnya. Katanya mereka tersebut, tanah ni tak nak terima. Tak nak terima jenazah yang kamu tanam sebegitu saja. Ketika kami melihat ke lubang kuburnya, ternyata sahabat kami itu sudah tidak ada di dalamnya. Lalu kami gali balik. Yang diceritakan, bila gali balik dalam kubur tu, cari-cari tak ada dah jenazah di dalamnya. Sedangkan lubang kuburnya itu telah dilapangkan seluas pandangan mata, yang dipenuhi dengan cahaya yang bersinar terang benderang. Selanjutnya, kami menutup dengan tanah dan kami kembali pulang. Maknanya kami tak peduli. Kata orang yang sebut tanah tu, kami tak boleh, kamu kena tukar, pindah tempat lain, bongkar. Dan kalau kamu tak nak bongkar, kami akan bongkarkan jenazah Al-Hadrami tadi. Lalu sahabat-sahabat ni gali balik. Bila gali balik, tengok-tengok, cari jenazah dah tak ada. Jenazah tak ada tu. Lepas tu tengok pula, lapang je kubur. Terang benderang kubur sebut. Lalu mereka pun tutup balik kubur ni. Bila tutup balik kubur tersebut, lalu mereka tinggal begitu saja. Nak sebutnya sekejap saja. Allah jadikan kenikmatan bila berada di dalam kubur. Cerita dalam kubur ni berbeza-beza. Banyak cerita. Yang kalau kita baca dalam kitabnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang cerita tentang keadaan Anas bin Malik yang menceritakan keadaan demikian. Allahu Akbar. Ni nak sebutnya kelapangan kubur. Bila dalam kubur tu, bila orang mukmin dalam kubur sedang buat apa dia? Merentasi nikmat-nikmat yang indah dalam syurga Allah. Dia akan rasa seronok dalam syurga Allah, melihat keadaan-keadaan dalam syurga Allah dengan kelapangan kubur itu sendiri. Yang ke-15, keadaan yang bagaimana dalam kubur itu diberi pakaian yang baru pada orang-orang dalam kubur ini. Orang mukmin, siapa saja orang mukmin dalam kubur sentiasa ada pakaian baru. Pakaian-pakaian yang indah yang dipakai di kalangan ahli syurga Allah di dalam kubur ini sendiri. Ni Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada salah seorang penduduk Jurjan. Dia menceritakan bahawa ketika Qaras Ibnu Wabrah Al-Jarjani meninggal dunia, seorang bermimpi melihat seakan-akan para penghuni kubur duduk di atas kubur mereka. Di antara orang yang mimpi sebut tengok penuh orang di atas kubur yang meninggal dunia ini dengan mengenakan pakaian baru. Dikatakan pada mereka, siapakah mereka itu? Dijawab, mereka itu adalah penghuni kubur yang diberi baju baru untuk menyambut kedatangan Qaras kepada mereka. Qaras meninggal dunia. Cerita bahawa ketika Qaras Ibnu Wabrah Al-Jurjani meninggal dunia, seorang yang alim meninggal dunia ini, lalu orang lain tidur mimpi. Malam tu masing-masing balik tidur mimpi. Mimpi itu mimpi apa dia?
tengok penuh orang pakaian cantik-cantik di atas kubur. Di atas kubur ni. Kemudian bila ditanya, mereka ni siapa? Ni di kalangan orang-orang yang disebut dengan orang dalam kubur ini diberi pakaian baru kerana semata-mata nak sambut kedatangan orang saleh untuk dikuburkan di kuburan tersebut. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab dia sebut bahawa ahli kubur ni rasa gembira dengan kedatangan orang saleh. Orang saleh masuk dalam kubur tu menyebabkan seluruh kawasan kubur tu diberi nikmat sama. Diberi nikmat sama dengan kedatangan. Bila datang je jenazah orang saleh letak di kawasan kubur ni, menyebabkan orang dalam kubur ni Allah bagi keringanan, Allah bagi kelapangan pada mereka. Di antaranya Allah jadikan pada mereka ni apa dia? Diberikan pakaian yang baru untuk nak menyambut kedatangan jenazah yang saleh ini untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dah jangan sampai masuk dalam kubur tengok hitam-hitam, gelap-gelap semua. Masuk dalam kubur tu tiba-tiba dalam keadaan yang menakutkan dan menggerunkan. Jangan demikian. Biar bila kita masuk dalam kubur tu, kita nampak bagaimana nikmat-nikmat yang besar yang Allah telah sediakan kepada mereka-mereka yang menghadap di hadapan Allah sebelum daripada ini dengan kehadiran kita bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kemudian yang ke-16. Nikmat apa lagi yang diberikan kepada mereka tersebut? Yang ke-16, wangian yang mewangi kubur mereka. Dalam kubur, orang dalam kubur ni buat apa dia? Merasakan kenikmatan kewangian yang indah. Wangi sungguh. Dalam kubur tu wangi. Wangian yang indah. Dalam Ar-Riqah wal Buka, Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan daripada Miskin Ibnu Bak bahawa ketika Ajli meninggal dunia dan dibawa ke lubang kuburnya, orang yang turun ke dalam lubang kuburnya meletakkannya. Tiba-tiba terbentang bunga raihan di dalam lubang kuburnya. Tak saja jenazah dia, tiba-tiba nampak bunga raihan dalam kuburnya sebut. Bunga raihan ini bauan syurga Allah. Kemudian sebahagian yang mengambil bunga raihan itu dan membiarkan selama 70 hari. Ada sebahagian mereka tengok gali tengok ada bunga yang banyak dalam kubur ini. Ambil bunga raihan tadi. Bila mereka ambil, mereka biarkan selama 70 hari. Tetapi bunga itu masih tetap segar dan tidak berubah. Allahu Akbar. Ni cerita-cerita bila masuk dalam kubur tu tengok ada benda yang demikian. Ramai orang yang datang dan pergi untuk melihatnya. Semakin hari semakin ramai. Setelah itu pihak berkuasa mengambil dan menjauhkannya daripada orang-orang kerana khawatir akan timbul fitnah. Bila keadaan demikian, orang-orang pihak berkuasa pun ambil bunga tadi. Takut timbul fitnah, orang pergi sembah pada bunga tersebut pula. Kemudian barang itu menghalang dari rumah pihak penguasa itu menghilang daripada rumah pihak penguasa itu tanpa diketahui bagaimana barang itu menghilang. Bila pihak penguasa ambil, kemudian letak di rumah dia, kemudian supaya orang tidak pergi jadi ta'assub pada bunga tersebut. Tiba-tiba hilang. Tak tahu bagaimana boleh hilang. Bunga itu daripada rumah yang berlaku di dalam peristiwa dalam kitab Ar-Raqah wal Buka ini sendiri. Dalam At-Tarikh disebut bahawa pada tahun 176 Hijri, satu bukit di Basrah memperlihatkan 7 kubur di dalam satu tempat seperti kolam yang di dalamnya terdapat 7 mayat yang badan-badan mereka masih tetap utuh dan baik. Satu hari dan daripada kain kapan mereka semerbak bau wangi minyak kasturi. Daripada 7 badan tadi, daripada kain kapan dia tadi, bau semerbak minyak kasturi. Di antara mereka terdapat seorang pemuda yang berambut tebal dan kedua bibirnya masih lagi basah, seakan-akan dia baru habis minum, dan seakan-akan kedua matanya bercelak yang berlaku pada dia. Sementara di lambungnya terdapat tongkat, di belakang dia terdapat tongkat. Lalu sebahagian orang yang hadir bertujuan untuk mengambil beberapa helai rambut dia. Ternyata rambut itu melekat kuat sebagaimana rambut orang yang masih lagi hidup. Dalam At-Tabaqat, Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan, aku termasuk salah seorang yang ikut menggali
kubur Sa'ad bin Mu'az di Baqi' disebut. Aku di antara salah seorang yang mengkuburkan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni di antara sahabat Rasulullah yang waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Waktu mana jenazah dia dibawa sampai ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Ni Sa'ad bin Mu'az. Lalu diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku salah seorang daripada penggali kubur Sa'ad bin Mu'az. Kemudian setiap kali mana kami mencangkul tanah pada kubur itu, tercium oleh kami bauan wangi minyak kasturi sehingga kami selesai menggalinya. Allahu Akbar. Setiap kali mana kami cangkul, bau wangi. Cangkul, bau wangi. Bau wangi, bauan kasturi daripada kubur Sa'ad bin Mu'az yang untuk dikebumikan jenazah Sa'ad bin Mu'az itu sendiri. Daripada Al-Mughirah bin Habib dituturkan bahawa ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpi dia ditanya, bau wangi minyak kasturi apa yang terdapat dalam kubur kamu itu? Dia menjawab, itulah bauan wangian bacaan Al-Quran dan rasa haus waktu mana aku berpuasa di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Ni di antara, kalau kita tanya, macam mana nak suruh wangi kubur kita, dalam kubur kita? Saya nak sebut, di antara rahsia besar yang diceritakan dan kita dapat bauan wangi yang indah dalam kubur kita. Orang yang hidup pun dapat bau, kemudian kita dalam kubur pun dapat bau wangian ini, ialah baca Quran dan berpuasa sunat. Membaca Quran dan puasa sunat ni menjadikan wangian kepada kubur masing-masing. Nah, yang ke-17 di antara kita nak cuba habiskan juga pada malam ini. Yang ke-17, orang dalam kubur ni, dia buat apa dia dalam kubur? Berterbangan di dalam syurga Allah dalam burung yang berwarna hijau. Dia berterbang di syurga Allah dalam burung yang warna hijau. Yang ni kalau kita baca dalam kitab, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat ataupun aku tengok berterbangan di syurga Allah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana dalam syurga Allah. Sedangkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah bersabda, tadi malam aku masuk ke syurga, aku melihat di dalamnya ternyata Ja'far terbang bersama para malaikat, sedangkan Hamzah duduk bersandar di atas tempat tidur. Allahu Akbar. Aku tengok dalam mimpi aku, mimpi Rasulullah ni maknanya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak mimpi bodoh-bodoh macam kita mimpi ni, tak. Dia tak mimpi macam mimpi-mimpi hantu tiap-tiap malam, tidak. Dia mimpi apa dia? Rasulullah bila dia mimpi, dia kata, aku tengok Ja'far At-Tayyar sedang berterbangan dalam syurga Allah. Manakala aku tengok pula Hamzah bersandar di dinding, bersandar di tempat tidur, di tempat pangkuan nak tidur tu, dia ada tempat yang duduk dalam keadaan penuh dengan ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Kemudian yang ke-18. Yang ke-18, apa benda keadaan yang berlaku dalam kubur? Ni saya nak cerita nak sebut juga kepada setiap mukmin, wajah-wajah mereka akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah mereka menjadi bercahaya. Orang mukmin dia meninggal dunia dalam keadaan yang kulit dia hitam, misal contohnya. Dalam keadaan yang bagai keadaan pada diri dia tu gelap dan sebagainya. Bila masuk dalam kubur, wajah dia menjadi wajah putih. Al-Hakim menuturkan riwayat daripada Anas bin Malik bahawa ada seseorang yang berkulit hitam yang datang pada Nabi SAW dan mengatakan, seandainya aku berperang sehingga aku terbunuh, lantas di mana tempat aku ya Rasulullah? Ada seorang lelaki datang, saat mana perang berkecamuk, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku pergi masuk dalam medan perang tu, kemudian tempat aku di mana ya Rasulullah? Dia sebut demikian. Kalau kamu nampak kat mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, di syurga. Rasulullah jawab demikian. Bila dia ni orang kulit hitam, bila dia sebut saja begitu, Rasulullah sebut di syurga, setelah itu dia pun ikut berperang sehingga terbunuh. Lalu Nabi SAW mendatanginya seraya Rasulullah sebut, Allah telah memutihkan wajah kamu dan mengharumkan bauan kamu. Rasulullah sebut pada diri dia, yang Rasulullah kata, wahai sahabat aku, wajah kamu menjadi putih, kemudian bauan harum daripada jasad kamu di saat mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita dapat di dalam kubur ini? Yang terdapat dalam kubur ni
mendapat bidadari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dapat bidadari yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar. Al-Baihaqi menuturkan hadis yang sanad hasan. Dia menyebut bahawa ada seorang badui yang mati syahid ketika mana dia ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung je, tapi dia mati syahid berperang dengan Rasulullah. Saat itu beliau duduk di samping kepalanya. Rasulullah duduk di hujung kepala Arab badui tadi. Rasulullah duduk dengan penuh kebahagiaan disertai senyuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum je. Tengok Arab badui yang perang dengan Rasulullah kemudian gugur syahid, Rasulullah duduk di hujung kepala dia. Allahu akbar. Rasulullah senyum je Rasulullah. Sukanya Rasulullah. Lalu beliau menjauhkan darinya. Tiba-tiba Rasulullah mengesok jauh sikit. Rasulullah pergi jauh. Ketika ditanya pada Rasulullah mengenai tindakan beliau menjauhkan diri itu, Rasulullah menjawab. Rasulullah bila tanya Rasulullah, "Kenapa Rasulullah? Kamu senyum, tiba-tiba kamu pergi jauh. Kenapa Rasulullah?" "Kebahagiaanku itu muncul ketika mana aku melihat karamat Allah turun kepada rohnya." Rasulullah kata, "Aku rasa bahagia, suka tengok roh dia ni menghadap depan Allah dalam keadaan dia menggadaikan segala tubuh badan dia, tenaga dia untuk Islam. Bila dia gadaikan demikian, sedangkan tindakanku menjauhkan kerana aku melihat seorang isterinya sekarang bidadari berada di bahagian kepala dia. Waktu mana aku jauh mengesok tu kerana aku tengok bidadari itu datang duduk di hujung kepala masing-masing. Di hujung kepala hamba Allah ini sendiri. Allahu akbar. Berita gembira pada orang yang hidup berjuang di jalan Allah. Di saat mana kita masuk dalam kubur, kita mendapat bidadari waktu mana di dunia ini lagi. Allahu akbar. Maknanya gambaran bagaimana Allah jadikan datang bidadari itu, datang duduk di hujung kepala di saat yang demikian. Manakala orang perempuan, jangan pula dia kata, "Menyesallah kami ustaz, kami tidak ada bidadari." Tak, kalian ada bidadara. Allah jadikan pemuda-pemuda yang kacak dan handsome di sudut amalan-amalan yang Allah sediakan pada kalian, dan kalian tak akan rasa sedih dan duka cita. Bila masuk saja dalam kubur, di antara perkara yang paling besar, yang utama dapat, nampak pemuda yang kacak, yang handsome, berdiri di hujung kepala masing-masing, di hujung kaki masing-masing, dengan tujuan untuk apa dia? Menyelamatkan kalian daripada terkena himpitan kubur, terkena dengan azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir sebentar lagi. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain, dan berakhirlah pada malam ini cerita tentang apa yang mukmin lakukan di dalam kubur, dan insya-Allah kita akan berbicara tentang bagaimana adab kita sewaktu mana kita ziarah kubur. Ziarahlah kubur, kerana dengan ziarah kubur akan menjadikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Insya-Allah dalam malam-malam yang datang nanti kita akan cerita apa dia kelebihan-kelebihan dalam kita ziarah kubur dan bagaimana adab-adab kita yang perlu kita lakukan di saat mana kita menziarahi kubur nanti insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan ini bertambah dalam kehidupan kita, walaupun ada di kalangan kita yang pulang di perantauan kemudian balik kampung. Ada yang duduk kat kampung terus share terus. Ada yang tulis tadi, "Saya share ustaz, line di kampung tak berapa kuat" dan sebagainya. Tak jadi masalah. InsyaAllah kita berterusan berkuliah dalam online sebegini. Kerja tuan-tuan ialah subscribekan saja, ataupun bagi tahu pada kawan-kawan, subscribekan dalam YouTube, dalam Facebook. Tuan-tuan tolong share. Pakat-pakat share di kalangan kita. Pakat share je. Tekan button merah tu di dalam YouTube. Button merah subscribe tersebut. Ataupun tuan-tuan dalam Instagram, tuan-tuan like. Tekan like saja, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Ataupun masukkan dalam story tuan-tuan, dalam Insta story tuan-tuan dan sebagainya. Semuanya akan dapat manfaat bersama, mudah-mudahan. 19 amalan, 19 keadaan yang orang dalam kubur tadi, mudah-mudahan semua dapat pada mereka yang mendengar, pada mereka yang sentiasa mengikuti saat-saat sebegini, dan Allah jadikan kebaikan itu bertambah dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan jangan lupa tekan button share tu di kalangan kita, pakak-pakak, biar di kalangan kita tahu apa keadaan yang sedang berlaku pada arwah anak-anak kita, arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita yang telah meninggal dunia. Keadaan apa yang mereka sedang lalui saat sebegini, menunggu saat kiamat yang akan datang pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.